fakulti akan claim. Baru nak record. Okay, so right, okay. Impact pendapatan, again, this is something yang this is new. Mungkin ramai yang not very clear kenapa kita ada benda ni. Seperti saya cakap tahun lepas lah, kita ni operate on a 600 million ringgit annual budget. Kan, jadi yang budget kita datang daripada taxpayers. Dan semua pembayar cukai kan. So, and then we cannot just keep asking money from public but not showing to the public what impact does it give all this project yang kita buat dengan public lah, especially dengan industri and juga in community. So we have to have a mechanism for us to quantify the impact itu, supaya at the end of the day bila kita ujung tahun we can came out of your report yang kita kata okay, we the satu university we have say 30 industrial project and maybe about 70 community project. So all these 100 projects actually dia memberi penjanaan pendapatan ataupun impact value dia kepada community atau kepada industri berapa banyak, what is the value. So we have to quantify that. So the minimum yang kita boleh tunjukkan is our cost to them lah. So kalau kata industri tak nak bagi tahu berapa banyak, at least we estimate what is our consultation fee to that project. Okay, so these are things yang kita kena tunjukkan. So kalau dia boleh tunjuk, dia kata well actually what you input to us, so we save 200,000 ringgit per month for example, so we know that is the impact is 2.4 million for the year. So itu yang kita nak tunjukkan, from one single project the company benefit this amount. Kenapa kita nak tunjukkan semua ni? So because we want to total up apa kerja-kerja yang kita buat di luar tu sebenarnya yang mendatangkan faedah kepada industri. Moving forward, RMK 12 pun memang insist on most of the projects has to be industry related lah. Dia tak boleh lagi we work in a silo, we work in dalam kita punya confine of our lab kalau dia tak ada memberi impact kepada industri at large lah. So itu yang kita cuba dapatkan. There are mechanism, kalau dengan community there are mechanism and ways to quantify our input and then to quantify the benefit the industry the community dapat. Yang itu boleh bincang dengan UCTC, memang dia ada the tools tu. So, kalau tengok it's a bit complicated but we can assist all the PTJs lah. Oh ni inisiatif banyak ni, senat dia banyak. Yang ini yang insentif as I mentioned just now dah okay. Had maksimum 25,000 ya. Kalau Prof Niza bawa masuk 1 juta tahun ni, and then in that 1 million you are not charging the funder for your service fee. Katalah tak ada, memang purely untuk say untuk a Turkish punya project for example, dia kawan dengan orang Turki ramai. Kalau dapat 1 juta and then the Turkish funder agreed that up to 10% can be charged again sebagai administration fee. So Proniza akan dapat 25,000 masuk dalam dia punya account. Kena bayar cukai dengan LHDN je lah. So tak perlu tulis paper tapi boleh dapat insentif. Janganlah, kena tulislah paper jangan tak tulis pula. So but board tak bagi beyond that. The limit 25,000 tu is set by board. Sebelum tu kita tak letak. So at the end dia minta what is the cap. So bila kita tengok all our history, majority is 500,000 yang kita bawa masuk. Individually boleh bawa masuk about 500,000. So we use that as a basis. Kalau kita agree that the funder agreed up to 10%, kalau 10% of 500,000 is 50,000. So 25,000 goes directly to the person yang bawa masuk duit. The other 25,000 akan bahagi dua dengan PTJ where the project is going to be conducted. So PTJ akan dapat juga. So the other half akan goes to Sernet, di mana fund tu bila terkumpul banyak, we will open to other PTJs to bid for that money. So that's the model lah. So that some faculty akan dapat are more active than others. So we want to encourage other faculty to at least
benefit from all this initiative lah. Ini dia. Ini dah ada town hall which we plan in May. So yang ini as what we said lah. So yang ini semua di peringkat fakulti ya. See what PTJ tu. So you can have that, but you can always share it with others lah. Kalau dekan-dekan boleh share dengan jemaah dekan, so that maybe other students from different faculty would like to join the talk and whatnot. Go ahead lah. Because there are CEO yang kita lantik, yang PTJ suggested tu sometimes it cross field, cross multiple field, so boleh digunakan benefit the others lah. Lain-lain inisiatif ni lah, carbon task force kita dah buat, talk and pitching. Currently there will be another pitching akan, sebelum ni Petronas dah kita buat dengan Micron dah. There will be another one with Maybank Foundation soon, and a few others. Ada lagi? Oh, Bank Rakyat satu lagi ya. We try to go for the big companies lah sekarang ni. Latihan industri dah ada. Latihan industri ni termasuk yang ke Turki lah. I think ada 4 fakulti yang saya link to engage. Fakulti Perhutanan, Fakulti Kejuruteraan, SPE satu lagi Fakulti Pertanian. Right, for UCTC, dia a bit crowded ni. Dia banyak ni. Cuma just to share, dekat UCTC ni, because UCTC UPM is also a coordinator for KPT punya program, University for Society. So memang akan ada banyak engagement lah. So yang itu sebenarnya boleh, kalau PTJ yang tak sure nak buat, sebab kadang-kadang kita punya challenge, we don't have so much challenge. Kalau kita deal dengan industri, we may have challenges in facing or identifying suitable community. Kalau itu, please contact UCTC. Memang kita boleh bantulah, kita boleh tengok ke mana yang kita channelkan with our existing community yang ada dalam the database or new one. So even hari ini pun diorang ada di Pasir Gudang, Johor. Because kita review another project dekat sana. Again, tadi I've talked about too much pasal impact, nilai impact tadi. So yang ini kita akan kita dah perkenalkan. So yang ini UCTC will actually take the lead. So please bincang lah. Apabila when you want to declare, especially dengan community ni tak clear, so you can come and speak to UCTC lah. Sebelum ni, kalau suruh anybody declare, dia akan declare ratus-ratus ribu lah. But we need to have some realistic and true value lah. So kalau pelaksanaan projek sama ada keuangan atau yang tak ada keuangan, jumlah KPI itu adalah keuangan UPM kepada komuniti sumber ni, kepakaran. So when we calculate, kita sama ada we calculate based on our output kita kepada community is input kepada community lah, which is kepakaran kita, ataupun kita can evaluate. Kalau kita kata kita charge yuran berapa banyak, but we are not charging because we are engaged dengan community kan. So these are all the things yang kita boleh nilaikan lah. Ini ada pelbagai dia punya detailnya. This is program angkat pertanian yang kita ada. So yang ini adalah bigger project. This is set by kementerian. Kita ada 5. So UPM adalah peneraju yang menilai semua ni lah. Again, ICRIS 2.0 dah mula di-implement pada 23 Februari. And I know that if there's hiccups, kalau ada masalah, please inform so that kita punya staff boleh take action lah. Janganlah sampai bulan Disember nanti baru kata, alamak, ini tak okey, itu tak okey. Okay, Prof. Suraya, boleh kot? Should be okay lah. But we are, the system is not rigid, it's dynamic. So it all depends on kita punya input. Kalau kita tak bagi input, it stay as it is lah. But we are open for changes. So
kita rely for user to actually tell us. Kalau tidak sebelum ni kita tak boleh nak ubah kan. So let's work towards having a system where everybody can understand and benefit from the system lah. And then there are 6 series of training starting March this year. Okay, ini pun habis March, dah start dah. Sebaik March ada 31 hari. Jumaat ni Prof, Jumaat ni start. Oh, Jumaat ni, okay. Jumaat ni. Alright, thank you. Okay, sistem pengurusan industri, itu yang UCTC punya lah. Dashboard, okay. Right, so the next one is saya perlu dengar daripada PTJ lah, apa yang your plan. So we want to see whether we can assist you. Itu sebenarnya lebih kepada harapan this time around lah. It's not a one way punya traffic. Okay, kalau saya open dulu, sekiranya ada sebarang soalan daripada rakan-rakan, sama ada yang ada kat hall ni ataupun yang online lah. So please. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada? Ya, Prof Kalina. Okey, adakah geran KTGS GYM itu ditawarkan lagi pada tahun ini? Secara jujurnya, geran KTGS yang ditawarkan sebelum ini datangnya daripada duit RU. Tahun 2019, pihak GYM dapat tak sampai 1,800,000 for KTGS project in 2020, 2021, and I'm yet to bid for 2022 lah. Just imagine 2022 kita nak publish macam-macam pun tak boleh. Nantilah, I mean we know we have the figure now, apa yang kita patut dapat daripada duit RU. Just to share with everybody, it's not as much as last year lah. Makin lama makin sikit. So kalau kita tak, because of that is there's an urgent call for daripada TNCPI dan juga saya kata we have to relook and how we generate our income dalam campus lah by our staff. So we are doing a lot of different initiative because of all this lah. Sama ada nak menjawab tu, kita akan just to share tadi, ada kalau kita tengok daripada tabung amanah GYM, sebenarnya it's 3 kali ganda daripada yang kita target. Kita target 1 point something juta, we get about 3 point something juta total. So basically duit tu ada di dalam tabung amanah GYM. So you can actually use that for your KTGS project. Okay, for that. It's not bukanlah nak kata tak fair kan, because kita tak ada, pejabat saya sendiri tak ada duit. Because all the money that kalau kita dapat pun, we pass it to RMC. Because mainly if it's a project, it's RMC. So we pass it to them. Kalau kata ada duit daripada consultation pun, we pass it to the researcher yang buat consultation work. That's one of the reason why kita wujudkan this tabung yang kita kata bagi insentif tadi, so that we can generate enough source dalam Sernet dengan UCTC so that we can do KTGS work. Sebab kita tak dapat dana daripada duit RU lah sebelum, very limited. And tapi apabila kita tengok data RU yang kita sumbangkan kepada universiti, equivalent to 14%. Kita tak demand pun 14% duit RU. Okay, so kalau kita minta 14%, berjuta-juta lagi jauh dia orang ni berjalan. Because the mandate to approach companies and communities is our office. Kan? Itulah dia. So that's the cabaran kita adalah, but we work our way. But as menjawab soalan Prof Kalina tadi, for now kita di peringkat kita, we will assist for you to use the funding yang ada dalam akaun amanah GYM di setiap PTJ. That was the main purpose pun benda tu wujud. Okay, thank you. Ada lagi? Dalam online? Tak ada.
Okay, kalau tak ada, siapa nak present? Oh, fakulti kejuruteraan. Last kali apa? Last kali intro, insyaAllah. Oh, untuk intro. I have to leave at 4. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof Toh atas pembentangan sebentar tadi. So dengan tidak membuasa kita menjemput Prof Khairul. Boleh. Oh, okey. Kita jemput Timbalan Dekan. Dah decide kan siapa? Okey, silakan. Engineering ni dah ada kat sini tapi tak tahu. Ini
Yang online tak dengar. Oh, itu. Okey. Tadi mute ya. Okey, tak apa. Saya sambung dah ya. Okey, ini pelan tindakan untuk objektif strategik nombor 1. Yang next pelan tindakan ialah menghantar permohonan tabung amanah JIM untuk projek komuniti berimpak atau antarabangsa. Kita akan galakkan permohonan untuk tabung amanah JIM dan kita akan kenal pasti projek berimpak tinggi di jabatan dan memastikan pelaporan projek tersebut dimasukkan ke dalam sistem iCris. Kita akan bantu untuk pegawai-pegawai akademik untuk memberikan laporan yang lengkap. Dan then kita mempergiatkan aktiviti projek jaringan CEO at fakulti. Sekarang ni terdapat dalam perancangan terdapat 3 ya, CEO at fakulti di Fakulti Kejuruteraan. Mengadakan demonstrasi perkhidmatan atau produk untuk mempromosikan kepakaran hasil pendidikan kepada syarikat. And then membina jaringan dengan alumni, penggunaan media untuk mempromosikan kepakaran, penyediaan perkhidmatan oleh makmal akreditasi. Kita akan galakkan perkhidmatan oleh makmal akreditasi untuk jaringan industri dan juga untuk menjana pendapatan. Dan juga menjalankan jaringan industri dan masyarakat melalui projek Service Learning Malaysia University for Society SULAM dalam projek jurutera dan masyarakat. Untuk makluman, di Fakulti Kejuruteraan, setiap program kejuruteraan perlu mengambil kursus jurutera dan masyarakat, di mana dalam kursus jurutera dan masyarakat ini pelajar-pelajar perlu membuat projek yang berkaitan dengan society. Jadi kita akan galakkan dan memberi kira penerangan lah macam mana subjek jurutera dan masyarakat ini dapat jadikan sebagai jambatan untuk membuat jaringan industri dengan komuniti terutamanya. Jadi dia akan jadi serampang dua mata lah, jadi sebagai satu kelas dan juga jaringan industri dengan komuniti. Okay. Kemudian ini adalah pelan tindakan. Pelan tindakan ni untuk KPI. Terlajak sekejap. Okay. Tadi tu kira pelan tindakan yang ini adalah projek khas. Projek khas ni kita dah identify beberapa projek khas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang ditetapkan, iaitu contohnya grant antarabangsa SECA, Waste to Wealth di India, projek pemakanan sihat biayaan grant KKM, development of clustered misai kucing, and then ada TSFB punya Saya stop lah. projek. Nak tanya sekejap. Yang projek pemakanan sihat. Ya saya. KKM tu. Satu je projek. Itu Dr. Haikal dia sedang cuba dapatkan. Dia dah dapatkan dah. Dia dapatkan dah. Itu ada. Oh ya. Dah ada memang projek ongoing. Saya dah ada dia dapat dia bagi saya input yang tersebut lah mungkin. Itu antara ownernya. Oh, ke? Owner bersama ke? Tak tahu. That's why kadang-kadang kita pelik lah, because hari ni dia pakai topi UCDC. Okay. That one is project dekat fakulti. Okay. Yang ada half a million dana masuk daripada KKM. Okay. Kadang kita tak nak takut some of your staff claim orang lain punya projek, you know. Okey, yang itu kita akan dapatkan kepastian balik semula. Ya, okey, saya take note lah yang itu, saya akan tanya balik semula. Terima kasih atas input. Kemudian apa ya? Okey, and then projek Makmal UPM Bentley ini projek ongoing lah. Akan habis tahun 2023. Collaboration with MIDA. And then ada projek STEM bersama komuniti anak yatim, kursus celik IoT sekolah bersama komuniti pelajar sekolah menengah, dan juga Food Pro under jabatan. Yang ini semua projek-projek khas ini akhirnya ada jabatan yang telah ditetapkan lah yang akan menjalankan projek-projek khas yang disenaraikan. Okay. Kemudian untuk KPI yang KPI kedua itu bilangan program JIM bertaraf antarabangsa. Dia punya pelan tindakannya macam biasa, menganjurkan sharing session pegawai yang menjalankan JIM antarabangsa, membuat hebahan untuk permohonan peruntukan tabung amanah JIM untuk projek antarabangsa, mengenal pasti projek antarabangsa di jabatan, memastikan pelaporan projek itu dimasukkan dalam sistem iCris, menghantar permohonan tabung amanah JIM dan juga memulakan networking bersama MOU luar negara dan alumni dari luar negara.
Dan ini merupakan projek-projek khas yang untuk JIM bertaraf antarabangsa, iaitu pertama Cocoa Pot khas for Biogas Production in Yogyakarta, Waste to Wealth di India. Kemudian ada Texas Instruments Malaysia Project, projek kerjasama bersama industri dalam pembangunan pelajar dan penggunaan peralatan dari industri, iaitu analog electric test dan product engineering. Kemudian ada grant antarabangsa Malaysia Spain Innovating Program, MySIP. Juga projek khas kolaborasi dengan QTech, iaitu industri Jepun. Okay. Untuk objektif strategik nombor 2, memperkukuh kerjasama strategik dengan industri dan komuniti. Ini KPI dia ialah bilangan geran industri atau masyarakat dan pengembangan. Pelandakan dia pelandakan yang kira yang biasa, yang inilah kita akan buat selalu, membuat hibahan, mengenal pasti geran swasta atau antarabangsa di jabatan, mengadakan demonstrasi produk untuk mempromosikan kepakaran, membina jaringan dengan alumni, penggunaan media untuk mempromosikan kepakaran, penyediaan perkhidmatan oleh makmal akreditasi dan juga memohon untuk mendapatkan grant industri antarabangsa. Kira ini pelanjakan yang berterusan lah kan. Kemudian projek khas, ini adalah projek-projek khas yang telah dikenal pasti untuk grant industri atau masyarakat dan pengembangan. Projek yang ini yang kira-kira dah ada lah. Maksudnya yang memang kita dah dapat grant antarabangsa CMO SECA. Ini projek misalnya Kuching di solar PV farms. Kemudian projek yang grant KKM ni kita akan tanya balik ya. Kemudian akan menghantar 2 proposal grant community untuk inovasi sosial. Malaysian Technical Standards Forum Berhad, Texas Instruments, and then grant antarabangsa Spain Innovating Program, projek solar TNB yang baru dapat baru-baru ni, dan juga collaboration with MyDam. Okay. Yang objektif strategik nombor 3, KPI dia satu je. Okay. Jumlah sumbangan aktiviti JIM daripada pelbagai sumber. Pelandakan dia sama macam yang objektif strategik yang pertama dan kedua, membuat hibahan, mendapatkan grant industri, mengenal pasti grant-grant yang terlibat dan membuat demonstrasi. Ini dekan kena turun lah. Ya. Nah, kena bantu kan. Dan ini merupakan projek khas. Projek khas nampak macam repeat yang tadi kan, sebabnya objektif ni dia KPI dia banyak yang boleh digunakan selama. Maksudnya kalau kita dapat satu projek industri antarabangsa, KPI itu boleh digunakan untuk jaringan industri antarabangsa dan juga grant. Contohnya dia boleh capai 2 KPI, dia boleh capai untuk 3 KPI itulah, nampak. Sebab dia nampak dia punya senarannya nampak sama jugalah. Okey, yang itu sahaja. Sebab masa 15 minit diberikan apa-apa, tak ada apa-apa soalan kan? Masa last minute ke kita bagi? Kita bagi awal tak? 15 minit kan? Kan, last minute. Last minit. Last minute ke order? Tak kan? Oh, ada miscommunication. Tak apa. Tapi yang pasti kita siap. Okey. Macam adalah soalan tapi yang telah. Nanti kita simpan dulu soalan. Soalan last. Ya. Prof nak dengar soalan-soalan tu sebelum Prof pergi meeting? Tak. Boleh satu soalan? Boleh lah, kita raih. Kalau tadi kepakaran tadi, kenapa tak letak kemodana yang dikata tadi, macam katakan kepakaran makmal tadi, kenapa tak ada kepakaran dalam KPI kepakaran? Bukannya dari segi perkhidmatan makmal tadi di bawah pendanaan Pakarannya. yang KPI 1 tu. Yang ada satu, dan the first one tadi, penyediaan perkhidmatan oleh makmal akreditasi tadi shouldn't be dalam bawah pendanaan tu. Oh, Kalau nak susunnya lah, satu lah. Cuma yang ni semua memang ongoing, maknanya you akan buat benda ni, all this sebagai pejabat TD akan buat semua ini betul. Kita akan buat banyak lah. I think kalau aku terusan kan, I think berterusan lah ni. okay. Yang Micron tu macam mana, Prof? Tak masukkan, tak ada dalam semua ada special project? Ada. Ada mana Micron? Yang baru yang ni kan. Yang ni. Projek mana yang dapat tapi Oh ya, okey. Kita tanya dekat siapa? Prof. saya Macron. Okey. Faham. Tak nak cerita banyak, faham. Okey, sama. Salam. Ada soalan-soalan lain? Ada tu. Dia bagi ruang lebih pada pakai tu. Okey. Terima kasih Prof atas presentation ni. Agak pula.
atas persembahan tadi. Dan terima kasih pada soalan yang diberikan tadi juga pada Prof. Sam. Untuk tidak membuang masa, kita ingin menjemput pembentang seterusnya. Itu kita panggil daripada FRSB. Kita jemput Dr. Hassan Ali. Silakan. Ini tanah pokok ni. Oh, itulah kan? Ganja tak ada tadi. Okay. Nak tekan kita boleh kan? Kalau pakai yang potong. Ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati kita punya TNC, Jaringan Industri dan Masyarakat, Protua, dekan-dekan dan juga semua pensyarah, doktor-doktor dan juga pegawai-pegawai yang ada. Baik, saya minta kebenaran dengan saya punya tuan dekan untuk meneruskan pembentangan. Right, okay. So saya ingin membentangkan berkaitan dengan pencapaian daripada tahun 2016 hingga 2021 dan juga pada sasaran ataupun plan tindakan dalam masa untuk meningkatkan ataupun mencapai kita punya KPI bagi tahun 2022 dan seterusnya kepada tahun-tahun berikutnya. Baik, apa ni? Alright, so ini adalah berkaitan dengan pencapaian FRSB daripada tahun 2016 sehingga tahun 2021 yang mana pada tahun 2016 saya juga sebagai dekan, sebagai bukan dekan, timbalan dekan. Dekan marah, dekan marah. Right? So saya sebagai timbalan, betul lah kan? Marah ni. Okey, sebagai timbalan dekan bermula pada 2016 hingga 2018, lepas tu saya direhatkan oleh dekan 2 tahun dan dilantik semula pada 2020. Okey, so kalau ikutkan segi senario, kalau tengok sebelah kiri tu, kita kalau yang ada ke atas tu kita main bunga api lah, berarti kita telah mencapai 100% daripada sasaran yang telah disasarkan. Tetapi apabila dekat bawah tu kita ada mendung tu, so kita terpaksa lah kan berduka cita sikit lah sebab kita punya KPI tidak mencapai. Okey, kalau ikutkan KPI 1 kita slightly pada tahun 2021 memang ada dia ada sebab-sebab mengapa KPI tidak tercapai, dan begitu juga dengan KPI berkaitan dengan bilangan kontrak penyelidikan dan juga bilangan grant yang kita ada. Tapi kalau ikutkan kepada KPI 3 dan pada 2021 ya kita pun masih lagi tak mencapai, tapi berbanding pada tahun-tahun sebelumnya kita alhamdulillah. Dan berkaitan dengan KPI 4 iaitu program angkat industri, projek angkat industri pertanian, dia sesuatu yang baru, dan juga berapa lagi 2 projek angkat komuniti dan juga komuniti berfokusan kelestarian pertanian. So kita masih lagi cuba untuk memastikan bahawa KPI ini akan tercapai untuk tahun-tahun pada tahun ini dan juga tahun berikutnya. Dan kepada KPI 5 dari segi bilangan industri antarabangsa, so far kita okey, dan cuma pada bilangan komuniti antarabangsa kita tidak mencapai, of course because ada COVID tu. So kita tak boleh nak move out. Dan KPI 6 berkaitan dengan sumbangan dana, cuma kita masih lagi tak mencapai untuk tahun 2021, dan insyaAllah kita akan cuba memastikan bahawa ini akan tercapai untuk tahun 2022. Okey, so ini adalah sasaran yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Protua. Baik, berkaitan dengan dia bagi okey, alright. So kita ada KPI 1, kita ada jaring industri, kita ada bilangan, sekarang ni dia tak pergi pada numbers lah, so kita mesti melihat kepada impact. So kita ada 27 bintang, 5 bintang 1 community, kita ada 18 sasaran, dan juga boleh saya betulkan sikit. Ya. The
numbers yang dapat di setiap PTJ berbeza. Ya, correct, betul. Because it's based on the strength, Betul. bukan lagi based on your previous achievement. Betul. Kalau dulu kita selalu, dulu saya rasa saya kena penalize. Achieve je lagi dapat tambah. Betul. I agree. Differently lah. So we know now the pattern of each. Yeah, because normally previously kalau kata you capai lebih, then the next year you akan ditambah, kan? Bukannya you are maintain on the KPI yang telah dicapai. Okay, so ini adalah berkaitan dengan jaring industri dan masyarakat, dan kita ada KPI 2 bilangan grant penyelidikan, kita ada 3 berkaitan dengan penyelidikan industri, dan juga bilangan penyelidikan dan pengembangan komuniti kita 2, dan KPI 3 untuk program antarabangsa. Industri kita ada 3 dan juga komuniti kita ada 1. Okay, itu bagian KPI, dan kita ada KPI yang keempat adalah berkaitan dengan penjanaan. Kita disasarkan adalah 2.4. Dan seterusnya ada berkaitan dengan PFA. Ini yang telah berubah pada tahun yang kita nampak, bahawa pertama sekali adalah memasyarakatkan kepakaran universiti melalui jaring industri kita 61 dari segi industri dan juga komuniti. Dan pada bilangan projek berimpak kita disasarkan 4 dan juga 4 lah untuk kedua-dua jaringan industri dan juga masyarakat. Dan kita untuk cash jaring dalam tabung JIM kita disasarkan sebanyak 50K. Right, so ini adalah berkaitan dengan pelan tindakan, apakah yang perlu kita ambil tindakan bagi memastikan bahawa KPI 2022 akan better than the previous KPI. Kita melihat dari segi yang pertama, objektif pertama iaitu melestarikan ekosistem jaringan industri dan masyarakat dengan pertama sekali melibatkan kepakaran. Pertama sekali adalah jaringan antarabangsa yang mana kita akan bekerjasama dengan timbalan dekan penyelidikan dan juga timbalan dekan akademik terutama apabila melibatkan program-program contohnya webinar dan sebagainya di peringkat antarabangsa yang mana kita boleh count benda ini dalam sistem ICRIS. Yang keduanya adalah program angkat masyarakat dan juga organisasi yang mana kita ada view dalam kita punya pipeline yang mana dia still ongoing dan juga akan dilaksanakan bagi tahun inilah. Dan untuk perkhidmatan komuniti, pembangunan ini kita akan lebih menjurus kepada pembangunan, kemahiran dan pendidikan yang kita cuba mendekatkan dengan masyarakat. Juga kita dalam usaha untuk melihat kepada komuniti bertani. Ini adalah sekarang merupakan satu inisiatif yang tengah melonjak. Dan juga kita melihat kepada peduli kepada warga tua. So ini yang juga kita akan melihat, not only warga tua tapi mungkin kita boleh mensasarkan kepada B40 dan sebagainya. Dan juga yang penting sekali adalah bumi hijau. Ini yang sekarang kita tengah usahakan, dan pagi ini kita telah menanam pokok di FRSB. Dan seterusnya adalah pendanaan projek berimpak. So ini adalah merupakan satu inisiatif fakulti yang mana kita memberikan wang ataupun dana sebanyak 3,000 maksimum kepada ketua-ketua projek yang mana kita fikirkan dia boleh melonjakkan. Betul. Saya nak stop kat situ kejap je. It should be 5,000 lah. Because kita calculate minimum is 5,000. Bisa? Yang nombor last kali tu. Ya, ini dana yang fakulti bagi. Faham, kalau mana they have to top up lah. Kalau untuk dikira. Okay, alright. Sebab kita nak nilai tu kan. Okay, so kita ini. We have a threshold. Kalau untuk dia individually, okay. But for PTJ, you will not report. Okay, alright. So the minimum is 5. For PTJ. Okay. For individual, per project. 1,000 pun tak apa. Ya, correct. Okay. Untuk kita counted benda itulah. For PTJ. Okay, alright. Okay, I think kita take note benda itu. Terima kasih. Okay, seterusnya berkaitan dengan objektif strategi yang kedua yang kita melihat untuk memfokuskan kerjasama strategik. Pertama sekali adalah flagship program yang mana kita melihat berapa program-program yang kita nak angkat sebagai kita punya program ataupun projek yang boleh berdaya saing, maksudnya boleh memberikan impak yang lebih besar daripada 2, 3 kepada 5 sekurang-kurangnya. Yang kedua adalah jaringan projek reka bentuk yang ini memberi kepakaran kepada FRSB yang mana kita banyak projek pelajar
yang mana kita cuba nak engagekan this project dengan industri dan juga masyarakat lah. Contohnya kita punya tuan dekan, dia ada projek pelajar bersama kaum muda. So ini yang kita boleh angkat ataupun jadikan sebagai bagi mencapai kita punya KPI. Right, seterusnya program CEO, of course, thank you kepada pejabat Institut Jim. I think kita nampak bahawa benda ini dah boleh memberikan impak kepada dan juga membantu PTJ untuk mencapai KPI. Dan seterusnya kita ada juga kebun komuniti yang mana kita telah melihat, kita telah berbincang peringkat PTJ juga untuk melihat kawasan-kawasan kita yang mana kita cuba engagekan benda ini dengan masyarakat luar dan sebagainya. Okey, seterusnya ada berkaitan dengan memperluaskan impak pendapatan. Pertama sekali adalah berkaitan dengan industri di FRSB. Kita bawa industri masuk ke FRSB. Kita tahu bahawa FRSB dia ada banyak projek-projek studio yang mana kita boleh melihat dan menilai. Kita bawa company untuk menilai supaya projek-projek tersebut dapat dikomersialkan instead of dia just satu kreativiti yang terpendam saja peringkat fakulti. Dan baru-baru ni I think kita ada usahakan perkara ini dengan Dream Age dan juga fakulti engineering pun ada itu sekali. Dan yang keduanya adalah libat sama industri. Pertama sekali melibatkan latihan industri dan juga mobility, dan seterusnya beberapa peringkat dari segi penyelidikan, perundingan, projek kerjasama latihan khususnya. Ini adalah juga merupakan perkara-perkara yang boleh kita gunakan untuk memastikan bahawa impak dalam jaringan industri itu wujud, right? Okay, I think that's all. Thank you very much. Oh, dah dah? Oh, bagus betul. Belum duduk lagi bos tu ni. Tadi. Oh, ini hebat ni. Terima kasih banyak Tuan Dekan FRSB. Ya. Saya jadi gurau. Ada tu tadi. Kita gurau petang. Sorry, minta maaf. Antara just sharing je lah, antara inisiatif yang FRSB tengah buat untuk bantu universiti is they are redrawing the redesign kita punya menara JAM. So hopefully kita akan start this year for the construction yang terbaru, which is more, I think, lebih realistic dan lebih ada wow factor lah saya rasa. It is for multi-purpose use lah. That's one. The other one is memang FRSB is leading inisiatif dalam universiti untuk Green Campus Initiative. Yang itu memang kita beri mandat, pengurusan beri mandat pada FRSB through Dekan dan Dr. Zaki and the team for that project. Yang itu we are not only UI Green Matrix will then become just a part of reporting, but we going to subscribe to a better punya engagement in terms of green ni, dan kita akan ada carbon trading punya isu nanti sekali lah tu nanti kita akan bincang. Yes, akan sekali. It's part of that later on. Yeah. Okay. Thanks. Nanti nak buat come up with foundation for application of carbon. Okay. Terima kasih banyak kepada Dr. Hassan Ali atas presentation tadi sebentar tadi. Dan seterusnya kita akan memanggil wakil daripada Fakulti Pertanian, Dr. Juwaidah, untuk membentangkan seterusnya. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Juwaidah Sharifuddin, Timbalan Dekan Akademik untuk Fakulti Pertanian, mewakili Dekan dan juga mewakili Prof. Anjas lah yang tak dapat hadir.
Okey, ini adalah pelan tindakan bagi Fakulti Pertanian. Pelan tindakan ni kami fikirkan untuk daripada 2022 hingga 2025. Okey, sejajar dengan plan strategik UPM lah. So, the thing untuk pelan tindakan kami adalah memperkasa komuniti tani, tanaman makanan dan industri. Ini telah dibentangkan kepada warga fakulti lah pada bulan lepas. Okay. So jadi telah mendapat, maknanya semua ahli fakulti telah melihatlah kepada pelan tindakan ini. Okay. Yang pertama tentang objektif strategik 1, memperkasa ekosistem, jaringan industri dan masyarakat dalam menyokong sekuriti makanan negara. Ini sebenarnya support juga kepada matlamat 4 dalam plan strategik UPM. So yang pertama, Fakulti Pertanian akan menjalankan projek jaringan industri dan masyarakat melalui penglibatan ahli akademik fakulti, penyelidikan, industri dan pengembangan pertanian dalam menyokong sekuriti makanan negara berdasarkan elemen teknologi terkehadapan, cutting edge teknologi dan juga SDGs. Okay. Dan yang kedua, fakulti juga akan menjalankan projek jaringan dengan PTJ lain, Trans PTJ. Jadi dan juga pihak luar UPM supaya dapat mengoptimalkan kos operasi agar impak akhir jaringan industri dan masyarakat dapat ditingkatkan. Jadi ini yang kami perlukan juga bantuan daripada pihak TNCG lah. Okay, supaya dapat bekerjasama dengan PTJ lain dan pihak luar UPM. Yang ketiga, menyediakan dana khas KTGS bagi meningkatkan penglibatan ahli akademik dengan pihak industri dan masyarakat. Maknanya ini adalah dari fakulti sendiri dan kami tetapkan 10,000 satu grant one off. Yang ini nanti dalam pelan yang ketiga nanti strategi macam mana nak sediakan dana lah untuk dana khas KTGS peringkat fakulti. Dan yang keempat adalah meningkatkan ekosistem jaringan industri dan masyarakat pertanian melalui pelantikan CEO at PTJ dan program Faculty for Society. So CEO at PTJ yang sedia ada sekarang adalah daripada GWG Genetics. Ya, Dr. Chua. So daripada yang sedia ada ni, kami dah dapat buatkan kerjasama dan mungkin after this nak meningkatkan pengeluaran seats lah untuk fakulti. So yang itu objektif strategik 1. Dan sekarang ada dah. So diorang akan pergi ke GWG juga untuk ada attachment. And then objektif strategik kedua, meningkatkan keterserahan kepakaran dan sumber fakulti melalui pengembangan pertanian dan aktiviti jaringan industri dan masyarakat. So yang ni nak highlightkan sebab ramai yang kata tak nampak di fakulti pertanian. So yang pertama, meningkatkan penglibatan kepakaran berkaitan bidang pertanian di media massa. Kedua, meningkatkan jumlah aktiviti jaringan dengan penglibatan alumni fakulti sebagai penghubung rakan strategik dan juga pemegang taruh. Menganjurkan klinik pertanian bagi memberi khidmat nasihat di samping mempromosikan produk penyelidikan dan hasil pertanian fakulti. So yang ni pun kita ada sasaran mungkin kos dalam 10,000 setiap kali buat klinik pertanian. Yang keempat, meningkatkan penglibatan ahli fakulti yang berpengalaman untuk meneraju projek industri dan masyarakat berimpak tinggi. Dan yang kelima, meningkatkan bilangan program sangkutan pertanian bersama industri bagi staf akademik dan pelajar fakulti. So yang ni yang di-highlight oleh Pejabat Timbalan Dekan Jim. Ini yang 5 yang pertama. Seterusnya, untuk objektif strategik kedua ni, meningkatkan bilangan pakar rujuk pertanian dalam jawatan kuasa peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Yang ni sekarang dah ada, tapi kita akan tambah lagi. Mengandalkan bengkel dan latihan pemerkasaan projek jaringan industri dan masyarakat, mengemaskini pengkalan data alumni yang terlibat dengan sektor pertanian di peringkat fakulti. Yang ni kami ada tapi tak cukup lengkap. So ramai lagi alumni yang terlibat dalam sektor pertanian yang kami akan tambah dalam pengkalan data alumni kami lah. Mewujudkan garis panduan amalan terbaik pengurusan dan pengoperasian aktiviti jaringan industri dan masyarakat. Dan yang terakhir untuk objektif strategik 2 adalah untuk mengemaskini aktiviti JIM di laman sosial dan laman sesawang secara berkala. So setakat ni kami update sebulan sekali. So mungkin lepas ni 2 kali sebulan mengikut aktiviti yang dijalankan lah. Okay, yang ketiga adalah untuk menjana pendapatan untuk merancangkan aktiviti JIM. Office Prof. Anjas pledge untuk meningkatkan jumlah pendapatan melalui projek bersama industri bernilai tinggi yang lebih daripada RM100,000. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan bilangan kursus dan latihan pertanian jangka pendek. Yang ini juga boleh menjana pendapatan untuk fakulti lah. Meningkatkan sumbangan daripada filantropis bagi melaksanakan program pertanian berimpak. Dan saya percaya dengan apa yang Prof. Tuah sebutkan tadi, kalau dapat yang tax exemption, so dia akan memudahkan lagi untuk tarik individu ataupun agensi untuk memberi sumbangan lah kepada fakulti. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah dana tabung amanah JIM fakulti melalui juga projek-projek dan kursus-kursus yang akan dilaksanakan lah di fakulti. So itu adalah daripada Fakulti Pertanian. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dr. Juhaida. Lain daripada Prof. Hairul punya. Nanti yang kita banyakkan pun macam ni. Dia tengok pada objektif strategik. Lepas tu macam Prof. Hairul ni KPI, based on KPI kan. Lain sikit. Yang dia based on tiga yang based on OS kan. So yang mana satu kita nak? Macam ni. Aku tanya nanti positif. Yang PSPK nak macam ni? PSPK nak macam ni ke nak yang macam Prof. Hairul based on KPI punya tu lah? Bagi template. Dia Kita suka bagi template sendiri kan? Banyak pun tak ada kerja ni. Kalau nak macam ni, bagi je template yang ni. No, dia tak ada. Tadi PSPK tak ada. Tak ada. Pakai itu lah. Pakai je lah. Kita bagi yang memang dah boleh dan pakai juga sekarang ni nak macam ni ke, nak ringkas macam ni ke, ataupun nak Sini aku fikir. Saya nak ringkas je. Because the plan tindakan tu, so action plan kita tak boleh tahu lah. If you need our help, so we want to know specific plan. How you gonna do it, tak payah. Macam kata nanti akan membantu. Tak payah buat semua kan. Tak payah. Maksudnya tak payah buat semua. Mana yang you punya strength je rasa. nak macam tu. Bagi saya yang tadi yang tadi lah, kalau nak macam tu kita, sebab saya pun nak harmoni dia esok lusa saya akan harmonikan. Okay, terima kasih banyak Dr. Juhaida atas penerangan sebentar tadi. Dan untuk pembentangan seterusnya daripada Fakulti Hutan, Perhutanan dan Alam Sekitar. Yang ini saya kena betulkan mic sikit. Awal-awal lah. Kita silakan. Antara tiga paling tinggi. Ada lagi. Malik Tobias. Oh. Oh, ibu. Okay. Dengar kan? Nyanyi sedap kan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berbahagia Profesor Dr. Hang Tuah, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat, yang dihormati
dekan-dekan, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, rakan sekalian lah. Saya rasa tak lama kot saya nampak tadi apa engineering ni always all lah. Semua nak detail. Orang engineer macam tu lah. Okay, baik. Alright, so kita ringkaskan sikit lah. Ni macam mana nak pakai tu macam tu ya. Okay, baik. Okay, kita tengok pada perkhidmatan komuniti, kita bahagi pada dua, kita punya tindakan strategik dan tindakan, iaitu perkhidmatan komuniti dan juga perkhidmatan industri ya. Untuk strategi bagi perkhidmatan komuniti ataupun community engagement, mengukuhkan projek komuniti sedia ada, membangunkan projek komuniti dengan kolaborasi bersama program akademik, pendidikan, industri dan pengembangan profesional ataupun perundingan fakulti, memaksimalkan impact projek dan mengoptimalkan kos projek komuniti dengan kerjasama PTJ lain dalam UPM dan juga pihak luar. Dan yang keempat, memantapkan pelaporan komuniti melalui penganjuran bengkel dan latihan, dan yang terakhir mewujudkan sistem pemantauan dokumentasi dan unit sokongan perkhidmatan komuniti peringkat fakulti. I think yang kelima ni memang perlu ditekankan kerana kebanyakan kita tahu kebanyakan pensyarah ada yang malas nak key in dan sebagainya. Bukan kita tak cukup KPI kita, kadang-kadang kita tak capture KPI kita tu sebab mereka tak masukkan Okey, untuk objektif strategi pertama iaitu menaik taraf projek komuniti fakulti perhutanan dalam sekitar berpotensi yang telah dikonsultasi, iaitu projek komuniti berimpak tinggi 5 bintang sudah tentu, berpotensi menjadi projek angkat. Itu kita akan identify di antara tahun 2020 hingga 2025, di mana kita memang adalah senarai-senarai berikut dan kita akan tekankanlah untuk sepanjang 20 sehingga 5 tahun ataupun 6 tahun. Dan yang kedua, projek komuniti berimpak 3 atau 4 bintang, berpotensi menjadi projek komuniti berimpak tinggi. Jadi kita tak buat, dia buat. Tak sana. Okey, baik. So daripada projek yang 3 dan 4 bintang kita akan identify dan kita cubakan tingkatkan bintang dia kepada 5 bintang lah. So yang ketiga, projek komuniti yang kependek, one off ataupun projek 1 ataupun 2 bintang, berpotensi menjadi projek komuniti berimpak yang mana kita tingkat kepada daripada 1, 2 hingga pada 3 dan 4. Yang kedua, membangunkan projek komuniti dengan bersama dengan program akademik, pendidikan, industri dan juga pengembangan profesional, iaitu melihat pada kolaborasi projek komuniti dengan program akademik. Kita akan melihat kolaborasi projek komuniti dengan projek pendidikan sedia ada ataupun yang akan datang, dan kita tengok kolaborasi projek komuniti dengan program pengembangan profesional ataupun perundingan, kerana fakulti perhutanan dalam sekitar ni terkenal juga dengan daripada dulu sampai sekarang terkenal dengan perundingan. So kita banyak beri pada services kepada klien luar sana, especially kita stakeholder kita lah, perhutanan maupun yang berkaitan dengan alam sekitar. Dan yang keempat, kolaborasi projek komuniti dengan projek jaringan industri. Seterusnya, menjalankan projek komuniti dengan pihak luar dan pihak luar UPM sebagai rakan kolaborator bagi meningkatkan impak akhir kepada masyarakat serta mengoptimalkan kos operasi program khidmat komuniti fakulti hutan dan alam sekitar, iaitu menjalankan program komuniti anjuran PTJ lain yang berpotensi menjalin kerjasama kolaborasi program khidmat komuniti dengan fakulti perhutanan dan alam sekitar, menjalankan program bersama pihak luar UPM yang berpotensi menjalin kerjasama kolaborasi program khidmat komuniti dengan fakulti perhutanan dan alam sekitar. Dan yang keempat, kalau kita tengok, menganjurkan 4 seri bengkel dan latihan pemeriksaan projek komuniti di fakulti perhutanan di bawah objektif yang keempat, iaitu sukan pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Saya rasa almost similar dengan mana-mana PTJ lah. Okay. Okey, asal itulah kita TOR kita itulah pengajaran, pendidikan, pengembangan dan at the same time conference dan juga perkhidmatan lain. So yang keempat, yang kelima, objektif yang kelima iaitu menubuhkan satu unit sokongan khas terdiri pada kaitangan bukan akademik untuk membantu dalam pemantauan pelaporan projek
dan memastikan dokumentasi projek lengkap bagi pendaftaran projek komuniti Fakulti Pertahanan Sekitar tahunan. Di mana yang bagi Prof JNC beritahu tadi, kita ada iCris 2.0 yang mana lebih simplified. So kita tak nak ada orang bunyi iCirit lagi ya. So so iCris yang 1.0 orang sebut iCirit ya. Okay. Jadi hopefully dia kekal iCris. Saya dah cakap dah. Ya, bergurau je ya. Okay. So next keterlibatan industri ya. Untuk keterlibatan industri ini strategik dia, saya tak perlu saya nyatakan di sini, terus saya ke sini, iaitu objektif pertama, objektif strategi pertama memperkasa antara ahli kerjasama antara ahli Fakulti Pertahanan Sekitar dengan industri ya. Iaitu peran tindakan dia seperti mengadakan lawatan berfokus ke industri sedia ada untuk menaik taraf jaringan kepada peringkat tinggi. Kita ada banyak jaringan, mungkin jaringan 1, 2 ataupun 3, 4 bintang. Kita akan cuba tingkatkan kepada yang bintang yang kelima ataupun more than that kalau ada bintang lah yang lebih daripada 5. Okey, yang kedua menyediakan peruntukan khas untuk syarah bagi menggalakkan active engagement dengan industri, di mana tadi disebut oleh FRSB RM5,000 atau RM3,000 sebelum ni, tapi Prof Tuah dah betulkan RM5,000. And then mewujudkan situasi menang-menang dalam jaringan sedia, win-win situations. So jadi Prof Tuah ada mention tadi dari segi Maybank Foundation, carbon dan sebagainya. Jadi Fakulti Pertahanan Sekitar tidak boleh lari pada itulah. Ini antara lubuk-lubuk untuk menjana pendapatan sebenarnya, dan untuk pengetahuan ahli-ahli semua ataupun rakan-rakan semua, ramai ya agensi di luar sana cuba meminang hutan kita. Meminang hutan kita. So kita ada source, kita ada resources, dan kita akan cuba utilize lah. Tadi kita kira berapa? Minimum setahun? Minimum 10 juta untuk payment for ecosystem services bagi carbon trading lah. So hopefully kalau dipersetujui oleh agensi-agensi berikut, terutama sekali Maybank Foundation, insyaAllah kita boleh generate income 10 million mungkin over lah, bergantung pada market value lah, carbon trading. So next, memperkasakan peranan alumni dalam keterlibatan industri, iaitu pelan tindakan mewujudkan pangkalan data alumni di peringkat fakulti, dan juga menambahkan jumlah aktiviti melibatkan kementerian, agensi industri dan badan profesional berkaitan yang diwakili alumni lah. So jadi yang pertama tu mewujudkan pangkalan data alumni di peringkat fakulti. Untuk pengetahuan ahli, waktu saya sebagai pengarah pusat alumni, kita dah bangunkan AIS, Alumni Information System, dan telah dilancarkan baru-baru ini oleh Vice Chancellor kita. Jadi mungkin rakan-rakan boleh mendapatkan data-data itu daripada pusat alumni through AIS system, Alumni Information System. Yang ketiga, memperkukuhkan ketersediaan ahli Fakulti Pertahanan Sekitar mengikut keperluan industri ya. So berdasarkan kepakaran kita yang adalah di mana pelan tindakan lebih pada mewujudkan bank kertas kerja ataupun dan juga pangkalan data agensi atau industri untuk rujukan semua ahli Fakulti Pertahanan Sekitar, mengadakan sesi perkongsian pengalaman jaringan industri untuk warga Fakulti Pertahanan Sekitar, menyediakan garis panduan jaringan industri peringkat fakulti, dan juga mewujudkan satu pangkalan data yang mengandungi maklumat industri sedia ada atau baru untuk perkongsian semua ahli fakulti, mungkin juga ahli fakulti lain juga yang kata apa boleh bekerjasama dengan Fakulti Pertahanan Sekitar. Yang keempat, memperkukuhkan reputasi dan daya saing Fakulti Pertahanan Sekitar sebagai peneraju bidang perhutanan tropika dan alam sekitar. Di sini kita ada Introp, kita siasat bekerjasama dengan Introp. Dan saya pun sejak pulang sebagai pensyarah memang terus ditarik ke Introp. Dan kita adik-adik lah Introp dengan hutan ni. Okey, pelan tindakan lebih pada menganjurkan expo industri untuk mempromosi hasil penyidikan Fakulti Pertahanan Sekitar. Dan saya rasa kebanyakan produk-produk kita juga adalah
hasil daripada kerjasama kita dengan Introp. Yang kedua, memperkukuhkan amalan terbaik, best practices dalam pengurusan dan juga pengoperasian sumber. Dan 5 minit, baik. Dan yang ketiga, menggalakkan ahli fakulti yang berpengalaman meneraju peluang kerjasama dengan industri. Seterusnya, yang objektif strategi kelima, merangsang pemasaran mengenai produk atau prototipe instrumen hasil penyelidikan kepada pihak industri, seperti menganjurkan program bersama Putra Science Park untuk merangsang pemasaran produk. Cuma untuk pengetahuan apa rakan-rakan semua, kita sudah ada kerjasama in the pipeline between MBSJ, Sunway, Putra Science Park dan fakulti sendiri untuk mengadakan package edu tourism di SISFAC. So yang kedua, meningkatkan penulisan popular berkaitan dengan bidang perhutanan dan alam sekitar. Yang keenam, menaik taraf kualiti prasarana mengikut piawaian dan trend teknologi semasa, seperti membangunkan prasarana bercirikan teknologi 4.0 dan menggalakkan penyertaan peningkatan kompetensi selaras dengan industri 4.0 kepada ahli fakulti. Yang ketujuh, memperbagaikan platform interaksi dan publicity antara fakulti dan industri bagi meningkatkan keterlihatan bakat dan kompetensi ahli fakulti perhutanan sekitar, seperti menambah baik laman sosial sedia ada dengan pautan kelas berkaitan peluang jaringan industri yang boleh dicapai oleh fakulti perhutanan sekitar dan juga industri. Ini penting, visibility sangat penting. Kalau kita tak visible, macam mana orang nak kenal kita kan? So ini very important untuk buat apa-apa pun engagement. Mainstream media tu lagi. Yes. Okay, cukup kan? Terima kasih. Terima kasih. Ngam-ngam. Okay, baik. Saya kena. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk continue dengan program dan ni. Selamat Kalina. Terima kasih Prof Tuan. Prof Tuan tak sama ada di satu lagi meeting yang lain lah. Terima kasih Prof Tuan. Okey, terima kasih pada Prof Hazandi atas pembentangan yang mencapai 12 minit. Okey tu, okey. Di bawah daripada 15 minit. Okey, terima kasih atas penerangan yang sangat efektif tu. Cuma yang akan datang ni, sementara Cik Faiz nak buat ni, tak lama dulu kata sebab air syirik kan. Slow sikit lah. Tak lama lagi dah jadi air lawas. Elok, sedang elok. Apa dia? Okey, untuk tidak membuang masa. Apa dia pun? Dia sedap-sedap rasa. Kita maaf lah. Kita online ni, saya minta maaf. Okey, kita ada next. Oh, dah tunggu dulu dah tak panggil lagi. Kita jemput Prof daripada Ion 2. Okey, untuk pembentangan seterusnya. Silakan. Tepuk sikit petang-petang. Assalamualaikum dan salam semua. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk makluman pertama kali, kami daripada kedua memang kami pada institut pasti kami kecil lah berbanding dengan fakulti. So dipahamkan mana kalau untuk dari segi gym ni, kami tak boleh double claim dengan fakulti. So syarat lepas ni patutnya boleh lah. So oleh kerana tak boleh double claim tu, so kami hilang sumbangan kebanyakan daripada kami punya penyidik persekutu lah. So kami hanya bergantung pada kami punya pengurusan, iaitu ada 5 orang. Dan cuma tahun lepas pihak gym telah mengambil kira kami punya penyidik, pegawai penyidik. So maknanya ada tambah 7 orang lah. Maknanya total dalam kami dekat institut ada dalam 12 orang saja yang boleh untuk menyumbang kepada KPI gym lah. So basically kami dah bagikan kepada objektif yang pertama. Dia basically sama je dengan yang telah dibentangkan sebelum ni. Cuma kami ada letak itulah untuk bagaimana untuk dinilai. So maknanya sebagai contoh untuk penggunaan dan penggunaan modal ihsan dan potensi untuk menguasai kepakaran unik dengan memberi latihan yang berkaitan. Yang ni basically kami memang fokus pada kami punya pendidik persekutu lah. So dia baru diarahkan untuk memberi sumbangan dalam gym. So kami tetapkan every year 2 orang staff lah.
So kami ada 7, maknanya dalam 3 tahun tu dah boleh settle kot untuk 7 kami punya penyidik. Dan itu juga menengahkan kepakaran yang dimiliki oleh Ion 2 kepada industri dan masyarakat yang dengan posisi di media sosial. Yang ini samalah seperti yang telah dinyatakan daripada Fakulti Hutan dan Anuskita tadi. So maknanya yang ini kami akan buat engagement 4 kali setahun lah. Dan memaafkan secara bersepadu kepakaran yang dimiliki oleh Ion 2 kepada industri dan masyarakat melalui program pemindahan ilmu dan pengisian. Yang ini kami akan, insyaAllah kami akan buat 2 kali setahun untuk selama hingga 2025, menyesuaikan kepakaran dengan pembangunan modal industri dan masyarakat melalui pembinangan bersama pihak industri dan masyarakat. Yang ini basically kami akan buat sekali setahun, dan posisi kepakaran memiliki melalui edaran poster dan brosur sekali setahun. Itu untuk objektif pertama. Untuk objektif kedua, itu membuka kerjasama strategi, mendapatkan yang ni kami buat questionnaire lah daripada industri untuk lihat dari segi penerimaan pendapat data untuk supaya kami boleh lihat. Yang ni akan buat secara online sekali setahun mengenai pasti jurang dan peluang penambahbaikan kepada jaringan bersama industri dan masyarakat melalui temu bual lah. Yang ni survey yang saya nyatakan secara online sekali setahun untuk kami membagilah bagaimana untuk kami boleh memperkukuhkan kerjasama strategi kami dengan industri dan komuniti. Yang berikutnya, memperbaiki dan memperkukuhkan komunikasi dua hala antara pihak Ion 2 dengan industri dan masyarakat melalui aktiviti seperti hari terbuka, gym Ion 2, yang ini kami akan buat sekali setahun. Dan hari sekali memperkukuhkan jaringan dan pihak ketiga, yang seperti badan berkuasa negeri, daerah, pembuat polisi, non-government, NGO yang berkaitan dengan program hari terbuka dan kajian survey secara online. Maknanya kami juga akan buat survey lah dengan mereka. Manakala untuk objektif ketiga, memperluaskan impak pendapatan. Yang pertama, menganjurkan program pemindahan ilmu kepada masyarakat industri. Yang ini kami merancang untuk membuat 4 kali setahun. Memproses dan memasarkan produk dan kepakaran dengan mengadakan lawatan tapak ke sektor dan kawasan yang berkaitan. Ini kami akan buat sekali setahun. Basically yang ni kami akan engage juga dengan kami punya startup company lah. Basically kami bukan institut, kami ada beberapa startup yang dah hasilkan dekat institut. Dan sekali menggalakkan penukaan sains dan teknologi melalui penerangan, pengurusan kepakaran dan hasil pendidikan dengan menganjurkan Financial Program iaitu ISAM sekali setahun. Yang ini kami telah buat every year. Alright. Rasa itu saja. Terima kasih. Kurang 10 minit. Ada. Ya, kurang 10 minit ah. Dia nano kan. Laju. Tiga dulu ke nanti? Hanya ada soalan untuk last one ada. Ada apa soalan ke apa? Ada. Satu lagi. Ada ke? Ada intro. Intro. Apa ni? Satu lagi. Intro. Okay, terima kasih kepada Ion. Jumpa Ion 2 ke Ion Square sini ya? Ion 2. Oh, saya nanti ingat Ion Square. Untuk yang terakhirnya, kita menjemput wakil daripada Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan Introp untuk mempersembahkan dia punya pelan tindakan. Persembahkan. Persembahkan. Ini nampak macam banyak, ada 7 slide. Kalau nak naik tu tekan yang tu. Nak panah tu. Kalau nak. Oh, okey.
Assalamualaikum, selamat petang. Okay, last presentation. So harap semua bersabar. Okay, saya Dr. Zaitun, Timbalan Pengarah Introp, bersama dengan saya Pengarah Introp Prof. Kalina. Selamat petang semua, Assalamualaikum. Alright, so sekarang saya akan bentangkan pelan tindakan Introp untuk tahun 2022 dan tahun yang depan lah. So kalau tengok depan ni, minta maaf sikit suara saya ada batuk sikit. Alright. Kalau tengok this is our program lah. Kalau you tengok yang the first one ni adalah QR code, project QR code di hutan mangrove di Kampung Sejangkang. So this one kita educate the society tentang spesies mangrove yang ada di Kampung Paya Bakau Sejangkang. Right. So from here, on that time, kebetulan QR code is there. So dia masuk, dia scan, so dia tahu detail on the species lah. Sebelum ni kalau kita tengok species dia just letak tampal-tampal macam tu, and then sometimes species tu salah. Okay, so we all here bantu dia orang lah in terms of the species. So kalau tengok yang bawah ni, actually adalah satu program dengan Rimbun Foundation. Di mana Rimbun Foundation ni together Introp, dia ada 15 sekolah angkat dan dia minta kita bantu student dia yang di sekolah angkat tu untuk bantu dia all untuk set up program untuk conserve the environment budak sekolah, right? So this one is the program together dengan Rimbun tu, right? So kami ada 3 strategi objektif. So kalau tengok dekat sini, the first one melestarikan ekosistem jaringan industri dan masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran. So kalau kita tengok di institut macam Prof Pengarah Ayon tu tadi cakap, kita tak seramai di fakulty, right? So kita ada tim pengurusan dan ada staff di institut sendiri. So kalau tengok sini, the first one is memacu aktiviti Contemporary Helix dengan mewujudkan ekosistem jaringan melalui MOA, konsultasi, program komuniti dan perjalanan polisi. So this one we look at the angle of the few stakeholder. Contoh what we have now is the Trails project. Kita dapat duit daripada French government. So because this is related dengan palm oil. So kalau kita tengok perception of certain country that palm oil ni menyebabkan kepupusan hutan, all the species. So kita ada program dengan French Embassy. So here kita diberi tugas untuk develop agroforestry model. So here kita berkolaborasi dengan Sirat, example, and then also Hutan, which is the NGOs in Sabah, di mana Introp sebagai pakar dalam kes ini memberikan input, contohnya spesies apa yang sesuai ditanam untuk agroforestry, right? So and then the NGOs tadi, contohnya hutan, diorang ada nursery dekat sana, develop the nursery. So this is how we collaborate lah. Okay, mempertingkatkan kepakaran Introp di kalangan staf bukan akademik dan pelaksana. So in Introp, of course, kita ada staf bukan akademik lah. So actually kita ada few program di mana staf bukan akademik ni is together with the staff akademik lah untuk satu projek di peringkat nasional dan antarabangsa, and then also melaksanakan projek strategik berimpak dengan kepakaran Introp di peringkat nasional dan antarabangsa. So this is the example yang I give you tu yang tadi. So trail example, on the same time kita go under international dan also under national. Okay, this is the things that we did discuss untuk buat, mewujudkan anugerah Jim Introp bagi staf bukan akademik dan pelaksana yang proaktif menjalankan projek di peringkat nasional dan antarabangsa. Macam staf akademik memanglah dia punya KPI kan, but for staff non-akademik, so di Introp akan ada wujudkan anugerah Jim Introp lah. So this is our initiative. The next one, wujudkan sesi libat sama berkala SNAP dengan UCTC. Okay, bersama Introp untuk memantapkan pelaporan Jim. Okay, this is what the problem we face in Introp lah. Last quarter kita hantar, I was thinking 35 ke 34, tapi dikira hanya 5 saja. So that's why cadangan kami adalah untuk ada collaboration. Contohnya kalau what we did silap sini, so we make sure that
So next, pelaporan kita tak buat silap yang sama lah. Okay. Right, the next one is memperkukuh kerjasama strategik dengan industri. So memantapkan pembinaan ilmu dan maklum balas oleh pihak berkepentingan terhadap projek berstrategi di IMPAD lah. Okay, so ini relate dengan yang nombor 1 tu. Okay, so we want to make sure that the knowledge transfer program is there lah. Okay, and then kita perlu mendapatkan maklum balas dari pihak berkepentingan. Tak nak kita buat satu projek tu kita macam shock sendiri je kan. That's why we need to go until 4 and 5 alright. And then also kita nak wujudkan task force pemantauan terhadap projek berstrategik dan berimpact. So we believe that dengan ada task force ni kita boleh pantau projek yang kita dah assign, example early of the year lah. So kalau with the task force kita akan quarterly update the progress. Kalau tak ada task force tu, I'm afraid that projek tu kalau dia tak buat macam kita tak keep track, right? So that is the pemantauan yang kami akan buat lah. Okay, mendapatkan tajaan sama ada in-kind dan tunai terhadap hutang lada dari organisasi luar. So this is what we did actually in Introp. So we have some company yang datang kepada kita untuk advice, example what are the species yang sesuai ditanam. Because nowadays kalau kita tengok all the company ni semua nak tanam pokok, right? So we did advise on species yang sesuai, depends on the site dia lah, right? This one we did together dengan, as Prof Azani said, together dengan Fakulti Hutan dan Alam Sekitar, right? And then also merancangkan aktiviti keterlihatan berimpact. So with the MOU, MOA, so kita ada few activity. So based on the MOU, MOA yang kita dah ada, alright. So kita adakan, kita perlu ada a few activity lah to make sure that the MOU, MOA tu berjalan lah, right. And then mendapatkan tunai, we have this grant KTGS and also PPRN, Public Private Research Network. So this is under KPT, alright. So this is what we plan untuk objektif strategik 2. Alright. Objektif strategik 3, memperluaskan impak pendapatan melalui aktiviti jaringan industri dan masyarakat. Okay, so what we plan tindakan kita adalah the first one, menawarkan perkhidmatan kepakaran di kalangan staf akademik dan bukan akademik kepada pihak berkepentingan. So kalau kita tengok di intro example, kita ada, as I said, staf bukan akademik yang ada kepakaran tertentu yang diperlukan oleh industri di luar. So in this case, if you look here, kita actually dah identify. So kita akan lebih ketengahkanlah kepakaran mereka, alright. And then also the second one is menjana pendapatan melalui latihan teknikal di kalangan staf bukan akademik kepada pihak berkepentingan. So kalau tengok sini, it goes back yang number 1 tadi. So as I said, contohnya there are some staff kita yang mahir dalam alatan-alatan tertentu. So in this case, bila ada MOU, MOA, so also on the same time kita try to promote their services, and then on the same time we are trying to create income from them, right? Yang ketiga, menjana pendapatan melalui jualan produk jenama UPM Putra Frame. So Putra Frame is one of the product of Introp. So so we are trying to get more income. Nak beli tak dapat? Oh ya, dah habis Oh, so actually masa combo hari tu kita ada jual, ada buka booth dekat kan? Saya dah apa? Kira yang dekat combo tu pun tinggal 10 ke berapa? Bila kita orang nak bagi untuk CEO. Kalau boleh saya jawab, kami dah masuk dalam milestone, insyaAllah by May atau Jun, your capacity nak 50. Okay, thank you. Right, alright, and the last one, kita try mendapatkan endowment lah melalui Quadruple Helix, Akademia Industri Komuniti Kerajaan dan Persedaran. So contoh kalau relate with yang objektif strategik nombor 1 tu, kalau we look at Quadruple Helix, there are many things we can do kan.
So here at last, because of we want to have impact pendapatan, so we try to create endowment lah. Right? So less than 10 minutes. Okay, thank you very much. Ada new term lah kat sini, quadruple helix. Kita selalu guna quadruple helix untuk part, but kalau kita 5 you use pentahelix. That's what we use in JNCD lah, SNM. So pentahelix tu akademia, industri, community, awam, persekitaran tu filantropis. Okay. Rujuk pada filantropis. Alright, thank Tapi you. tadi saya tengok kat sini quadruple tu rujuk aktiviti yang kat depan-depan tadi. Nombor 1. Okay. You merujukkan dia ekosistem tu maksud MOA, Alright. consultation, program Ekosistem polisi jaringan. dengan, pendanaan polisi. Itu dia benar kan dengan yang kita masuk kalau quadruple tu, the engagement tu. The model tu. Right. But this one ni proses ni nak guna ke I think kalau nak pakai nak standardize, ulang kepada dia orang pun. Quadruple helix another terms lah. bawah tadi macam kita punya quadruple or pentahelix yang bawah ni. Because you rujuk industrinya, komunitinya. Itulah dia bawah tu. Lima adalah filantropis kalau kita pentahelix. Kalau quadruple dia sampai kerajaan je, dia tak ada persekitaran. Alright, okay, thank you. Kalau yang ni dia jadi pentahelix, tapi yang depan tu if Betul. masukkan dia aktiviti. Okay, alright. Alright, thank you. We take note on that. Okay, lagi satu. We have actually this slide. Actually, kita boleh nego ke tak yang apa yang kita dapat? Lupa tanya Prof Tua tadi. Nego apa yang you dapat? Tahun ni punya ni. KPI. Boleh nego tak? Pemberat dia dah Your strength, dia nak nego. Because kita tengok ada peningkatan kan? Contoh bilangan projek last year, contoh this is the one, apa yang dia bagi kepada Introp lah. If I'm not mistaken, 34 ke 35? Dia ikut bilangan staff first. Bilangan staff? Untuk ni, kalau ikutkan dia punya pengiraan KPI adalah berdasarkan staff. So kalau naik tu maknanya mungkin staff tu bertambah lah. Cuma memang ada, saya akan bincang dengan pengarah untuk KPI 1 ni untuk kita menggunakan pemberat, tapi kita nak tengok, saya akan bincang dengan pejabat kuantiti sebab adakah ia akan memberi impak kepada pencapaian KPI keseluruhan. Yang pertama ni memang saya akan lihat balik dengan proses lah untuk kita kurangkan pemberat. Dengan kalau tu IAD dah raise. Kalau Introp raise dah dua. Sekarang ni pemberat dia 3. So kita tengok nak kurangkan kepada 2 atau 1. Okay. Untuk KPI 1 ni kalau tak saya pemberat dia 3 lah. Alright. Darab staff. Okay. Staff yang untuk situ saya rasa termasuk sekali dengan RO. Right. So dalam slide kami ni yang dalam kurungan tu actually apa yang terluar tu apa yang diberikan kepada kita, tapi yang dalam kurungan tu actually apa yang kita rasa kita boleh buat with the capacity yang kita ada. Contoh macam ni program antarabangsa bagi bilangan projek industri antarabangsa kita diberi 3. Okay, right. So kami minta 1 saja. Kita memang dah discuss dia as overall, so kita stay as it is. Kita tak boleh ikut apa yang kita capai, dia memang kena as a whole kita bincang. So dia pakai sistem pemberat dulu dia. Okay. Okay, alright, okay lah. So sama juga macam yang ni lah, macam kami diminta untuk ekosistem pertanian 6. Okay. Sebab dia memang anchor ada pertanian. Betul. So that's why dia discussion kita polisi dia ikut general dulu, dia tak zoom in. So kita punya benchmark, kita kata yang core pertanian memang lagi tinggi dia punya penetapan pengiraan. Okay. Kalau yang semi dia bukan core lah, dia semi core pun dia kurang. Dia kalau core 3 kan, saya dah tak ingat. Kalau semi 2, kalau memang langsung tak ada pun 1 ke apa.
Tapi kita last year kita capai melambat-lambat benda tu kan. Last year tak ada benchmark lagi. Now dah ada benchmark. Last year kita first time baru tahu dah berapa total. That's why if nak turun lagi memang for the time being memang kita memang ikut lagi trend yang ada tu lah. So Okay. that's the reason why kalau yang core ni dia akan tinggi lah. Sama ada core atau semi core lah. Saya tak berapa ingat. Kalau Idham ada dalam ni, Idham boleh explain lah. Idham tak ada. 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 Kalau Cik Idham ada, mungkin Cik Idham ingat dia punya formula. Idham dah keluar? Tadi ada. Ada. Tak apalah Cik Faiz pergi besok kan. Okay, alright. Kami tunggu Cik Faiz besok lah. Okay, thank you very much. Saya nak tanya yang EFA 3 tu ada 3,000 kan? Yalah, saya pinjam slide je. Tapi dekat KPI tu pun ada benda yang sama juga pada KPI yang ke berapa? Di bawah mana? Tetapi dekat KPI pun ada, dekat PFA pun ada. Untuk tabung amanah. Campur yang dekat KPI tu dicampur. Dekat KPI untuk projek sekali yang diambil daripada iCrease tu masuk untuk KPI. Kalau PFA tambah mana aja? Slide yang sebelumnya. Dekat PFA ada tu. Dia ada combine juga. Combine. Adakah combine? Tapi KPI tu sama. Figure sama. Cuma fakulti 50. Institut 30. Saya kena sikit. Okey, saya nak ada beberapa benda. Contohnya macam saya nak just ni, kalau tengok dari segi keseluruhan daripada pembentangan tadi, saya rasakan sangat baik. Cuma saya rasakan banyak lah. You all do a lot lah kan. So I think one of the thing yang boleh tengok adalah kalau boleh tengok fokuskan ke mana yang which is your strength lah. So doesn't mean that all the objective strategy tu mesti capai. Betul tak? Because PTJ, Faculty Education Institute, dia nak kena tengok bukan saja matlamat 3, betul? You have to look juga matlamat 1, 2, 4, 5 dan 6. Contoh 6 kan? 6. So ada tolak yang ada pertanyaan lah kan? So I think unfair kalau katakan is too many for you. So bagi saya just fokus kepada yang mana yang betul you punya strength bagi setiap PTJ. Then you taklah tenggelam dalam objektif strategik dan jika nak buat yang saya rasakan itulah. So maybe boleh lihat balik mana-mana yang you punya main strength untuk fokuskan. Itu satu. Keduanya, bila tengok pada apa yang semua tulis, semua PTJ dengan institute, saya nampak macam at least lah, walaupun tak ada dalam ni, saya cadangkan supaya at least untuk tahun-tahun tadi, contohnya 2022, 20 sampai 22, 23, 24, 25, at least macam dah tahu kat mana which project yang you nak fokuskan. Kalau tahun ni mungkin nak buat 1 ke 2 saja. Apa juga? I think jangan macam tadi bila Dr. Prof. Raya yang dia bentangkan tadi berterusan tadi kan. Contohnya I think let's just fokus kepada few things lah. Untuk tahun, tapi itu yang berterusan. Tapi kalau katakan ditolak yang berterusan tu is like normal lah, it's not objektif strategik kan. Jadi kalau boleh tengok tahun ini apa nak fokus, tahun depan apa, so that nampaklah dia punya sequence dia tu cantik, mana from katakan database and then menggalakkan media sosial dan sebagainya, and then be intact tu towards the 5 years punya itulah. Okey, itu salah satu yang saya nampak. Ini tiap PTG kena tahulah which area dia punya tahun bila. And then saya nampak, okay, ada benda yang saya nak share juga. Contohnya saya rasa kebanyakan daripada kita, saya rasa tadi fakulti hutan alam sekitar, I'm not sure ada mungkin saya terlepas. Talking about directory, right? Talking about director kepakaran. So as you know that we are coming out with the directory. Saya kalau boleh, talking about directory, sebenarnya apa kita nak buat adalah kita dengan bantuan Fakulti Sains Komputer, Teknologi Maklumat, kita nak develop one system yang integrate di antara RMC, SGS, pendaftar dan sebagainya. So it means that after this, kalau orang search kita, katalah orang search Prof. Hairul, dia search nama Prof. Hairul, semua berkaitan dengan dia tu akan keluar. Dia tak ada lagi macam it's only dekat RMC punya directory on research, kemudian directory kepakaran kita sebagai penyelia. Setiap kali ingat tak, setiap last month kot,
sila bagi you punya kepakaran you kan. Dah SGS minta kan nak kena prepare kan. So macam we don't want to do that. So that's why kalau boleh benda tu I nak buat sebenarnya something more complex. Maknanya kita orang tengah akan bangunkan bila you key in dalam high staff or publication and what not, nanti you boleh generate dia, bukan generate data saja, you boleh generate dalam bentuk macam LinkedIn infographic CV, 1 page 2 page infographic. So because UM have done that, Mesti Malaya dia dah buat satu sistem yang mana kalau CV yang untuk pesara kita jual dia punya visibility dekat luar kepakaran, dia daripada sistem high staff tu nanti you generate dengan keluarlah all the infographic berkaitan dengan you. So it's only 1-2 page. That can be put as your directory lah, directory berkaitan dengan you punya paper, research dan sebagainya tu kan yang kita nak buat. So that's what yang saya rasa kalau katakan if you going to do, and then also faculty kan buat juga. Saya kalau tengok rather than kita buat asing, kita tengok balik kalau if any faculty nak buat juga, bila sumbangkan apakah poin-poin penting yang boleh masukkan. So that anything yang kita buat dia tak terlepas lah. So that dia akan cover keperluan daripada setiap fakulti-fakulti atau institut yang perlulah. So itu yang kita memang tengah bangunkan. Kita harap tahun ni kita akan start lah. Kita akan start dari directory. We database daripada RMC pun kita dah dapat, database daripada SGS dah dapat. Now we're talking with FSKTM. How to develop the platform, yang mana platform tadi kita target dia based on high staff. Nah lah, maknanya kita tak nak pesara kita every time nak kena key in update. Macam kita punya CV dekat website lah, langsung gambar aku tak ada, apa-apa kosong. So we want to do something that tak menyusahkan pesara. Itu satu. Keduanya berkaitan dengan keterlihatan lah. So actually what is our target, actually yang ini kalau boleh if faculty, you dah kenal pasti siapa you punya influencer. Itu yang penting tadi. Contohnya, I think tadi ada poster ke mana. I think Prof yang ada dah, Niza kan, ada poster 1 kali setahun kan. I think what we get that is all the old punya ni lah. What we're going to do is that we already identify few of the lecture influencer luar universiti luar yang ada dia punya followers 100,000 dan sebagainya kan. So macam mana dia buat? So we are going to get this influencer, we going to bayar dia orang untuk ajar kita punya lecture kita. Kalau you all berminat, kita nak invite you all lah join so that kita boleh belajar macam mana dia buat influencer, macam mana dia buat video. Macam I like tengok video creator. Even semua simple thing lah, macam dia nak jangan repair, jangan tekan button kereta lah, jangan tarik brake lah. All that things yang orang share ratus-ratus ribu. I think kami akan buat satu program untuk belajar apakah konten-konten menarik yang orang boleh, yang kita prepare. So biasakan kita akan prepare very technical punya flows, media massa and whatnot. So we going to do that, and kita harap nanti setiap PTJ akan kenal pastilah who's your best influencer yang ada kan untuk kita buat this program. Seterusnya I think juga dalam masa lama we are going to do more pitching programs, and then I think I just nak tanya Prof Kalina, Itapos dah ada CEO belum? Intro dah ada CEO dah. Tak nak join ke? Because ada institute macam IBS, because benda ni tak wajib, tapi macam setengah like IBS what they did was dia punya CEO. Dia dapat MVP Malaysian Vaccine tu, dia buat program angkat alatan. So dia service all alat-alat IBS, and then dia boleh share guna macam that. So kalau kata if this one sebenarnya can give nilai tambah lah kepada institute rather than spend ni kan. So that's the thing yang kita nak buat, so that when we have a CEO program, actually sebenarnya kita buka jalan untuk this CEO ni untuk menyumbangkan without kita keluarkan big bucks lah, yang kita ada dia punya kerjasama. Okay, next one yang nak tambah kat sini di slide ni, I think kalau katakan dari segi jenama, kalau kata 5 years ni, contohnya macam ni, I think rather than katakan produk Ultra Frame, maybe you can just produk sajalah, produk di bawah Introp, so it can be not just on that ni kan. So that's kan some of the thing yang saya nak add on lah. And one more last kali, Prof Siti, Prof Siti, ingat tak? Dr. Ismi dulu dekat Toko Soho. So this is one that being proposed by IPSAS.
So ISAS come up with one, selain daripada CO program, dia buat tokoh tersohor untuk certain bidang. So dia kena pasti siapakah tokoh-tokoh yang ada kat luar. So dia bagilah satu award tokoh tersohor. That can also be another way of getting industry or expert luar untuk assist our university. So itu saja saya punya cadangan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sam atas pandangan ringkas. Tadi juga tak sempat nak cakap terima kasih kepada Dr. Zaitun tengah present tadi. Okey, saya raikan beberapa soalan. Ada masa lagi sikit. Soalan daripada fakulti institut. Oh, semua saya tak ada soalan. Okey, puan. Sekejap Sedikit sharing lagi lah daripada yang Prof. Sam dah sebut tadi. Saya rasa presentation memang sangat baiklah macam Prof dah sebut, ada banyak inisiatif dan juga telah ditabulatekan plan tindakannya. Contoh macam engineering, dia dah identify some project khas. Actually kita nak nampak yang sampai level macam tu lah. Dia dah identify company ke industri yang dia nak work with. So kalau boleh memang semua PTJ, fakulti atau institute dia dah boleh identify. Cuma macam Prof Sam sebutlah, maybe fokus this year 2, fokus next year berapa company. Kadang nak kejar semua tak dapat kan. Tapi tadi ada satu presentation, dia kata dia nak buat matching industri 1 kali je setahun. Ada tadi saya terdengar. Takkanlah matching 100 kali je kan. 1 kali tu tak dapat. Prof Sam buat matching berapa kali Prof Sam? So tak bolehlah matching kita nak go 1 kali 1 tahun. Itu kadang bila saya tegur satu kali dia macam ni. Maksud saya, kita kalau letak sekali, macam mana kita nak dapat? Baru pergi sekali dah. So hopefully kita memang kena pelan tindakannya tu kena moden banyak sikit, baru kita dapat perangkap dia macam jaring lah kan. Jaring ni besar, dapatlah juga berapa ekor ikan. Lepas tu saya ada dengar tadi data alumni AIS, Alumni Info System. So yang ni Prof Hazandi kata alumni memang dah develop this system. Saya rasa since Prof Hazandi yang maybe dah involve awal masa pembangunan alumni info system, saya rasa sepatutnya dia boleh diakses lah untuk semua PTJ kan. Barulah dia boleh juga akses alumni kat bawah fakulti masing-masing, dan barulah dia boleh generate the engagement dan sebagainya. So mungkin boleh dibukalah AIS tu kepada semua PTJ boleh akses untuk data alumni fakulti dia lah. PTJ dia, takkanlah dia nak akses orang lain punya. So macam juga MOU yang PSPK dia ada buat MOU sistem kan. So kita kata dia kena bagilah PTJ tu dan juga Senet itu untuk akses, sebab dia nak tengok MOU yang bawah fakulti dia, dan kalau Senet nak tengok the whole PTJ, the whole university by PTJ kan, untuk dia rangka dia punya tadi lah nak go matching ke, engage ke dan sebagainya. So itu Senet dia memang dah jadi one of the pentadbir kan, kita request dalam PSPK punya MOU dia jadi pentadbir, sub pentadbir, jadi dia boleh boleh manipulate lah sistem tu untuk kegunaan Senet. Cuma AIS ni tadi tak boleh lah bagi kat hutan je kan, kenalah bagi kat semua orang. Alumni buat masa tu dekat alumni. Yelah betul, dia alumni sistem. Maksud saya yang dekat alumni tu dia sepatutnya dia memang boleh bagi akses pada semua PTJ. Tapi untuk alumni dia je lah, tak boleh lah akses yang orang lain punya kan. So dia barulah boleh manipulate dekat situ, dia yang mana dia orang nak fokus, nak go for engagement dan sebagainya. Lepas tu saya ada dengar Faculty for Society. Faculty for Society ni sebab kita UPM memang kita ada UCTC dia anchor lah, University for Society punya program U4S ni. Dah lupa dah Prof Dr. Nizam dah salib kan. U4S itu adalah projek kementerian, UCTC yang anchor, tetapi memang UCTC pun memang plan kita pun ada dekat peringkat universiti ada. Jadi kalau sangat bagus kalau fakulti boleh juga create Faculty for Society, cuma kena jelaskan dia punya plan lagi lah
sebab saya nampak dah ada nama program tu. So the plan kena tabulate baliklah detail sikit lah dia punya implementation ataupun plan tindakannya. Tapi tadi fakulti very good lah sebab dia kata dia akan buat banyak kursus latihan yang boleh generate duit so that they can fund dia punya KTJS at PTJ tadi kan. So dia cek duit through kursus dan latihan tadi. Expo industri tadi memang sangat bagus yang tadi daripada Peti Hutan. Actually gym kita plan nak buat kan, expo gym. So mungkin nanti kita get back dengan fakulti juga macam mana kita nak buat expo gym tu Prof. Sebab kita plan tu buat untuk sambutan 25 itu. Tapi kan last year PKP semua, so kita akan buat this year by middle of this year kan, before June. So mungkin boleh selaras lah. Kalau betul ada aktiviti, so kita dah boleh ada pengisiannya. Dan yang tadi saya rasa yang lain semua alhamdulillah lah sudah pun disediakan dengan baiklah. Dan cuma yang baru tadi saya rasa yang merangsang pemasaran produk fakulti dengan PSP. So yang itu memang baguslah kalau boleh setiap fakulti boleh buat dan lepas tu Prof Sam boleh bantu kan untuk marketing kan. Dengan industri mana ke kalau nak ni. Kita sekarang ni ada yang nak buat marketkan ice cream tu pun susah lagi lah, panjang lagi proses dia dengan PSP. Kita nak sikit je pun yang tu kan. So simple ice cream tu ada universiti yang berminat pun panjang lagi saya nampak. Saya tak boleh lagi buat paper JPU. So kita tunggu je lah kan. So I think semua PTJ memang kena ambil inisiatif ni merangsang pemasaran produk fakulti dengan PSP dan juga lepas tu mungkin bawa senet ke kat situ juga untuk bantu to get the industri yang berminat lah untuk komersialkan produk tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih banyak Puan Siti. So ada soalan-soalan lain ataupun pandangan? Dr. Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tambah sikit tentang yang KTJS. Tadi pada peringkat awal tadi Prof ada bertanyakan tentang yang KTJS kan? Dan juga saya pun ada dengar pembentangan yang ada menyebut tentang KTJS. Yang untuk makluman semualah. Saya rasa dalam 2 minggu lepas, kami UCTC kami ada menganjurkan bengkel penulisan untuk memohon grant KTJS. Yang mana Prof Loh, pengarah UCTC, ada berikan kata-kata aluan. Tetapi yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai UCTC lain. Jadi untuk makluman, kita ada 2 sumber kewangan KTJS. Satu ni ialah data daripada JIM, KTJS at JIM. Cik Rudy pun lagi tahu lah tentang KTJS ni. Cik Rudy dulu pegawai jaga KTJS. Satu lagi ialah KTJS at PTJ. Okay? Dan macam mana kita sedia maklum, fakulti RM50,000, tabung amanah JIM. Kemudian institut ialah RM30,000. Jadi ada 2 sumber kewangan. Jadi untuk makluman semua, setelah kita adakan bengkel 2 minggu lepas, kita ada sedikit duit yang kita simpan untuk kita rollingkan. Jadi tak lama lagi insya-Allah kita akan buka balik ya permohonannya. Insya-Allah. Kita tak dapat lagi dana daripada universiti, tak ada lagi, tak dapat lagi walaupun kita dah mohon. Kita mohon dana yang agak besar kali ni. Jadi kalau dapat dana tu lebih banyaklah yang kita boleh salurkan kepada PTJ yang mohon KTJS at JIM. Tapi buat masa ni masih ada lagi lah peluang satu lagi tu ialah KTJS at faculty. Ataupun at PTJ itu pun boleh. Tapi kalau mohon KTJS at PTJ yang akan menyelaraskan ialah kami juga UCTC. Kami juga yang akan menyimak permohonan, kami juga yang akan panggil panel yang akan menilaikan dan kemudian kami juga akan melaksanakan. Kemudian tapi yang dana tu datang daripada PTJ lah. Kedua yang saya nak sebut, kami di peringkat UCTC, kami sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan lebih banyak projek coming in. The moment kita dapat dana tu, the project comes in, kita akan mengagihkan dana tu kepada fakulti juga. Jadi fakulti akan melaksanakan projek untuk manfaat fakulti lah ataupun PTJ. Jadi boleh kita laporkan dalam sistem iCris tu nanti. Jadi itu yang sedang kami usahakan nanti di peringkat kami lah. Di peringkat ProSem, industri, di peringkat UCTC, community. Ya, jadi itu 2 perkara lah yang saya nak sebut. Terima kasih.
kami boleh Kami akan maklumkan tak lama lagi nanti. Duit tu ada lah untuk rolling ada. Menjadikan satu rahsia. Sebab tak dapat tarik lagi. Lagipun cuma nak tambah sikit daripada Dr. Nizam cakap tadi, kalau dibenarkan. KTGS, LPTJ dan KTGS yang G dulu tu, duit geran yang diberi itu adalah untuk projek komuniti atau industri yang kena-mena dengan knowledge transfer, pemindahan ilmu. Kalau macam kita dah pernah dengar dulu pemindahan ilmu di bawah KTP, kementeriannya kan, KTP itu langsung tidak boleh ada elemen-elemen penyelidikan. Nampak saja elemen penyelidikan, terus kena tendang kan. Tetapi yang kali ini kita ada sedikit elemen penyelidikan kalau dalam 30% begitu. So, jadi untuk tidak logik lah sekiranya tidak ada langsung elemen penyelidikan tu, sebab akhirnya kita akan menerbitkan buku, menerbitkan itu ini kan. So sedikit kita benarkan kelonggaran tu. So itu antara sedikit. So nantikan iklan daripada UCTC, mereka akan keluarkan grant dan juga mereka juga akan keluarkan, saya dengar siri kedua untuk teknik-teknik penulisan grant community. Okey. Ada soalan lagi ke? Penat cakap pakai ni kan sebenarnya. Singapura tak akan dah. Tak pakai dah. Singapura tak akan dah. Okey. Kalau tidak ada apa-apa soalan, saya ingin menangguhkan kita punya jeraiwara kali ini, sebab tadi pun nampak Dr. Zaitun bila cakap pun dah 2 kali dah macam apa tu tersasul murtabak tadi kan. So itu namanya lapar dah tu. Tapi maaf kami di pihak GIM kami tidak dapat menyediakan apa-apa refreshment atas sebab kita memberikan keadilan kepada yang masih online kan, dia orang pun tak dapat makan. Jadi kita biasa kita ayat. Alright. So saya menyusun 10 jari, mohon maaf sekiranya ada kekerasan bahasa dalam menganjurkan program petang ni. Maklumlah petang-petang jangan ngantuk, ada gurau-gurau sikit, minta maaf kalau ada kekerasan bahasa. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak pada tim teknikal yang ada di sini yang telah membantu banyak dalam urusan-urusan benda-benda IT teknikal ni kan. Kalau saya memang out lah. Dan saya terima kasih juga pada semua yang hadir pada hari ini, dekan-dekan, timbalan dekan, ketua pentadbiran, pengarah-pengarah daripada institut, ya, dan kita ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa yang belum tulis kehadiran tu, dimohon untuk tulis kehadiran pada Puan Zira di sini. Saya tak boleh. Orang tanya apa kan tadi ni? Tolong tulis lah. Boleh kan? Tolong tulis. Prof. Zali suruh tulis kan? Tulis. Ini dia ada okey. Kita tak apa. Aku kabel segitu ni. Pasal ada kursi kat bilik. Bagi TV. Sampai tengah.